Hari ini, cikgu akan membuat sedikit perkongsian tentang kertas 2 bahagian B dalam SPM Sains KSSM. Sebelum mulakan perbincangan kita, cikgu ingin memperkenalkan diri dahulu. Nama cikgu adalah Cikgu Ling Kok Jing. Sekolah yang mengajar adalah di SMK Luar Bandar nombor 1 Sibu. Kandungan dalam video hari ini termasuk yang pertama, kita akan membincangkan format yang baru untuk bahagian B dalam SPM Sains. Yang kedua, kita akan tengok contoh soalan 5. Dan yang ketiga, kita akan tengok contoh soalan 6. Dan yang keempat, kita akan bincangkan sedikit contoh untuk soalan 7. Yang kelima, kita akan bincangkan soalan 8. Dan yang keenam, contoh soalan 9. Dan akhir sekali, kita akan tengok soalan yang terakhir dalam bahagian B, iaitu soalan 10. Jadi, untuk KSSM, bagi SPM Sains, dia agak baru. Jadi, objektif untuk video ini adalah supaya pelajar dapat menguasai format yang baru, KSSM, SPM Sains dengan lebih baik. Cuba kita tengok format bahagian B dalam kertas 2 dalam SPM Sains. Dalam bahagian B ini, dia terdiri daripada 6 soalan. Jadi, keenam soalan ini adalah wajib dijawab. Okay? Keenam soalan ini dalam bahagian B, dia mula daripada soalan 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Semuanya ada 6 soalan. Ya, jadi maksudnya pelajar tidak ada pilihan dalam bahagian B ini. Keenam soalan ini adalah wajib dijawab oleh pelajar. Okey, semua kena dijawab. Okey, jadi 6 soalan ini, maka yang diperuntukkan untuk 6 soalan ini dalam bahagian B adalah 38 markah. 38 markah. Dalam 38 markah ini dia ada 6 soalan. Okey, jadi 4 soalan yang pertama iaitu daripada soalan 5, 6, 7 sampai 8. Keempat-empat soalan yang pertama ini dalam bahagian B terdiri daripada 6 markah. Okey, jadi maksudnya soalan 5 ada 6 markah, 6, 7, 8. Soalan 8. Okey, semua 4 soalan ini ada 6 markah. Okey, 2 soalan yang terakhir bagi bahagian B iaitu soalan 9 dan soalan 10. Dua-dua soalan ini dia terdiri daripada 7 markah. Jadi keenam soalan ini dalam bahagian B, okey, membawa markah 38 markah. Okey, ada 38 markah untuk bahagian B untuk soalan keenam soalan di sini. Okey, next. Jadi kita tengok skor soalan yang akan keluar dalam bahagian B kertas 2. Dalam bahagian B ini, soalan yang akan keluar skor dia adalah pengetahuan sains dan juga teori-teori yang kita sudah belajar dalam buku teks. Okey, maksudnya untuk bahagian B, kamu perlu membaca. Kamu perlu membuat ulang kajian cukupnya untuk mendapat markah dalam bahagian B kertas 2 ini. Okey, kalau tidak belajar, susah untuk dapat markah di sini sebab dia semuanya berdasarkan apa yang kita belajar, apa yang cikgu mengajar dalam kelas, iaitu pengetahuan sains, okey, iaitu teori-teori yang ada dalam buku teks anda. Jadi, bahagian B ini dia merupakan bahagian yang penting dalam SPM untuk kertas 2. Okey, jadi pelajar perlu membaca dengan baik. Okey.
Okey, kita sudah tahu format untuk bahagian B dalam SPM Science, iaitu dia mula daripada soalan 5 sampai soalan 10. Jadi sekarang kita akan tengok, kita akan bincangkan satu soalan, satu contoh untuk soalan 5 ini. Okey, satu contoh untuk soalan 5. Soalan 5 ini, Raja 4 menunjukkan struktur atom bagi satu unsur. Jadi soalan ini, dia berkaitan dengan struktur atom. Sebelum kita bincang soalan 5 ini, kita nak buat sedikit ulang kaji dahulu tentang soalan ini. Ataupun kita nak buat sedikit ulang kaji tentang bab ini yang berkaitan dengan struktur atom. Struktur atom ini dia sebenarnya daripada tingkatan 4 bab 8. Tajuk dia adalah unsur dan bahan. Jadi kita akan buat imbas kembali lah tentang bab ini sebelum kita pergi menjawab soalan yang kelima tadi itu. Jadi, dalam bab ini, kita sebenarnya sudah belajar tentang apakah itu atom. Okey, saya rasa semua orang sudah tahu, semua pelajar sudah tahu apa itu atom. Sebab ini bukan merupakan satu konsep yang baru. Ini merupakan satu bahan yang kita sudah mengajar ataupun pelajar sudah mempelajari semasa sekolah menengah rendah. Jadi, apakah itu atom? Atom itu dia sebenarnya adalah unit yang asas bagi semua jirim. Jadi, apa itu jirim? Ini pun kita sudah belajar sebenarnya. Jirim ialah sebaran yang mempunyai jisim dan dia memenuhi ruang. Jadi, atom ini dia merupakan unit yang paling asas bagi semua jirim. Okey, boleh dikatakan dia merupakan unit yang paling asas di dunia ini. Jadi, struktur bagi atom, dia ada 3 sub atom. Okey, struktur bagi atom dia ada 3 sub atom. Maksudnya dalam atom dia terdiri daripada 3 sub atom. Jadi 3 sub atom ini, yang pertama yang kita nak tengok adalah elektron. Jadi elektron seperti yang kita lihat di sini elektron ini dia bergerak mengelilingi pusat ini. Jadi dalam pusat ini dia ada 2 lagi sub atom dalam itu, iaitu neutron dan proton. Okey, jadi pusat ini kita panggil dia nukleus. Maksudnya dalam nukleus ini, dalam itu dia ada neutron, ada proton. Okey, dan elektron ini akan bergerak mengelilingi nukleus. Okey, dalam 3 jenis subatom ini hanya elektron sahaja yang boleh bergerak. Okey, neutron dan proton mereka berada dalam nukleus dan tidak dapat bergerak. Okey, jadi kita sudah tahu 3 jenis subatom ini. Yang dalam nukleus adalah proton dan neutron. Okey, dan yang satu lagi, elektron ini dia boleh bergerak. Dia bergerak mengelilingi nukleus. Okey, tolong ingat Jadi proton, neutron dia berada dalam nukleus, tidak dapat bergerak. Elektron bergerak mengelilingi nukleus. Kita sudah belajar tentang 3 jenis subatom. Kita semua sudah tahu 3 jenis subatom itu. Kita sudah tahu di mana lokasi dia. Sekarang kita nak tengok perbezaan di antara 3 subatom tersebut. Okey, yang pertama, proton. Proton ini diwakili dengan simbol huruf kecil P. Kedudukan dia berada dalam nukleus. Dan
proton ini bercas. Dia bercas positif. Senang saja untuk kita ingat apakah cas untuk proton. Sebab proton ini dia bermula dengan perkataan ataupun huruf P. Jadi dia bercas positif. Yang kedua, atom yang kedua adalah neutron. Neutron ini dia diwakili dengan simbol huruf kecil N. Dia juga bersama dengan proton. Mereka dua-dua berada di dalam nukleus. Neutron ini dia tidak ada cas. Neutron tidak ada cas, jadi neutron bersifat neutral. Neutron bersifat neutral. Neutron ini dia sebenarnya perkataan neutron ini dia datang daripada neutral. Neutron ini bersifat neutral. Itulah kenapa dia dipanggil sebagai neutron. Kita ambil perkataan daripada neutral. Atom yang ketiga adalah elektron. Elektron ini dia diwakili dengan huruf kecil E sebagai simbol dia. Dan kedudukan dia dalam atom, dia bergerak mengelilingi nukleus. Dia tidak macam proton dengan neutron. Dia boleh bergerak. Neutron saja yang boleh bergerak dan dia bergerak mengelilingi nukleus di pusat dia. Jadi cas untuk elektron adalah bercas negatif. Cas untuk elektron adalah bercas negatif. Jadi proton bercas positif. Neutron bercas, dia ada cas, dia bersifat neutral. Elektron ini dia bercas negatif dan hanya elektron sahaja yang dapat bergerak. Macam mana dia bergerak? Dia bergerak mengelilingi nukleus. Selepas kita belajar tentang atom, 3 jenis atom, dan kita juga perlu mengetahui apa itu isotop. Ini juga merupakan satu subtopik yang agak penting dalam XPM. Jadi, apa itu atom? Apa itu isotop? Isotop ini merupakan satu konsep yang baru bagi pelajar tingkatan 4 yang baru-baru belajar konsep ini. Sebab isotop ini tidak pernah kita belajar di sekolah menengah rendah. Jadi sebenarnya apa itu isotop? Jadi isotop ini dia adalah atom sesuatu unsur yang mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berbeza. Di sini dia ada 2 keyword bilangan proton yang sama, bilangan neutron yang berbeza. Maksudnya isotop ini dia sebenarnya terdiri daripada unsur yang sama yang mempunyai proton yang sama, bilangan proton yang sama, tetapi bilangan neutron dia adalah berbeza. Itu maksudnya isotop. Isotop dia mempunyai sifat kimia yang sama tetapi sifat fizikal yang berbeza. Maksudnya di sini isotop akan menunjukkan ciri-ciri kimia yang sama dan dia akan menunjukkan ciri-ciri fizikal yang berbeza. Cuba kita tengok 2 karbon di bawah ini. Kita ada 2 karbon di bawah sebagai contoh. Karbon yang di sebelah kiri dan karbon yang di sebelah kanan. Dua-dua karbon ini merupakan unsur yang sama. Mereka adalah unsur karbon. Cuba kita tengok karbon yang di sebelah kiri dahulu. Karbon yang berada di sebelah kiri, nombor proton dia, iaitu bilangan proton dia. Proton di sini diwakili dengan warna merah. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nombor proton sama dengan bilangan proton, iaitu sama dengan 6. Macam mana dengan bilangan neutron? Bilangan neutron di sini diwakili dengan warna putih di sini.
Cuba kita kira dia ada berapa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 juga. Okey. Jadi bilangan neutron bagi karbon yang berada di sebelah kiri ini ada 6. Okey, sekarang sampai nombor nukleon. Macam mana kita kira nombor nukleon? Nombor nukleon sama dengan bilangan proton tambah dengan bilangan neutron. Okey, formula ini penting Nombor nukleon sama dengan nombor proton ataupun bilangan proton tambah dengan bilangan neutron. Okey, jadi nombor nukleon di sini kita tambahkan proton dan neutron. Kita akan dapat 12. Okey, macam mana dengan karbon di sebelah kanan di sini? Cuba kita tengok karbon di sebelah kanan ni. Karbon di sebelah kanan ini, nombor proton ataupun bilangan proton dia yang diwakili dengan warna merah ini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ada 6 Okey, sekarang kita pergi kira bilangan neutron dia. Bilangan neutron dia, okey, neutron dalam karbon di sebelah kanan ini diwakili dengan warna putih. Kalau kita kira dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia ada 7 semua dia. Jadi nombor nukleon adalah hasil tambah bilangan proton dengan bilangan neutron. Jadi nombor nukleon untuk atom karbon yang di sebelah kanan ini adalah 13. Jadi di sini kita boleh perhatikan bahawa karbon di sebelah kiri ini, nombor proton dia 6, bilangan neutron dia adalah 6 juga. Tetapi atom karbon di sebelah kanan ini, nombor proton dia adalah 6. Tetapi bilangan neutron dia adalah 7. Jadi, dua-dua karbon ini mempunyai nombor proton yang sama, iaitu 6. Tetapi bilangan neutron yang berbeza. Satu adalah 6, satu lagi adalah 7. Jadi boleh dikatakan bahawa dua-dua karbon ini merupakan sepasang isotop. Sebab kalau ikut definisi bagi isotop, isotop adalah atom bagi satu unsur yang mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berbeza. Adalah penting untuk kita mengetahui apa maksudnya isotop. Apakah definisi untuk isotop? Okey, isotop merupakan satu unsur yang mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berbeza. Okey, dalam slide ini kita mengambil karbon sebagai satu contoh. Dan sepasang karbon ini merupakan isotop sebab mereka proton adalah sama tetapi neutron mereka, bilangan neutron mereka adalah berbeza. Jadi mereka adalah sepasang isotop. Okey, jadi kita balik kepada soalan 5 yang kita nak bincang tadi itu. Jadi soalan 5, Raja 4 menunjukkan struktur atom bagi satu unsur. Jadi 5A dia nak kamu namakan atom zarah M dan N. Jadi kalau kita perhatikan di sini zarah M dan N kedua-dua ini berada di pusat iaitu kita panggil dia nukleus. Yang atom yang berada dalam nukleus hanya ada 2 sahaja seperti yang kita belajar tadi, iaitu proton dan neutron. Okay? Hanya proton dan neutron sahaja, mereka tidak bergerak. Mereka akan berada di pusat, iaitu yang kita panggil dia nukleus bagi atom. Jadi macam mana kita nak tentukan mana satu adalah proton, mana satu adalah neutron? Okey, dia sudah tanda di sini sebenarnya. Cuba kita tengok. Okey, yang ini bercas positif. Dia sudah tanda positif di sini. Jadi bermaksudnya yang bercas positif adalah proton. Jadi maksudnya N ini, N yang kecil ini, dia sebenarnya terdiri daripada
proton. Okey. Yang satu lagi yang kosong, yang putih ini, yang tidak ditanda itu, dia sebenarnya adalah neutron. Itu dia. Okey, jadi yang M yang besar ini, yang tidak ditanda ini adalah neutron. Yang ditanda dengan positif ini adalah proton, sebab proton bercas positif. Neutron tidak bercas. Okey, neutron adalah bersifat neutral. Jadi tak susah untuk sat atom ini. Ini sebenarnya merupakan pengetahuan sahaja. Okey, ini merupakan kefahaman sahaja. Jadi di sini kita ada 2 markah. Okey, kalau pelajar label dengan betul untuk 5A ni, pelajar akan dapat 2 markah. Okey, next kita tengok 5B. Nyatakan nombor nukleon dan nombor proton bagi atom di atas. Jadi, macam mana kita tahu nombor proton dia? Macam mana kita tahu nombor nukleon dia? Okey, nombor proton sama dengan bilangan proton. Jadi, pelajar kalau sudah tanda, kalau pelajar sudah label dalam raja tadi, pelajar boleh kira berapa bilangan proton yang ada dalam gambar raja tersebut, iaitu yang dalam nukleus. Okey, nombor nukleon. Okey, nombor nukleon ini dia ada satu formula. Nombor nukleon dia sama dengan bilangan proton tambah dengan bilangan neutron. Maksudnya apa yang ada di dalam nukleus kita tambah semua. Okey, itu dia. Jadi nombor proton adalah bilangan proton. Sama nombor proton sama dengan bilangan proton. Kita boleh kira daripada gambar raja tadi. Jadi dia ada 5 proton dalam nukleus. Okey, jadi dia ada 5 proton dan dia ada 7 neutron. Jadi kita tambah dia, kita akan dapat kita punya nombor nukleon. Perlu pelajar ingat bahawa nombor nukleon dia punya persamaan. Nombor nukleon sama dengan bilangan proton tambah dengan bilangan neutron. Maksudnya apa yang ada di dalam nukleus kita perlu tambahkan dia semua. Sebab nombor nukleon ini dia sebenarnya ambil perkataan daripada nukleus. Jadi apa yang ada dalam nukleus adalah nombor nukleon. Bilangan sat atom yang ada dalam nukleus, semua mereka adalah nombor nukleon. Okey, jadi 5C. Kita tengok 5C. Jadual 2 menunjukkan bilangan proton, bilangan neutron dan nombor nukleon bagi unsur W, X, Y dan Z. Okey, dia di soalan ini jadual yang kedua ini dia ada 4 unsur dan dilabel dengan W, X, Y dan Z. Dan dalam jadual yang kedua ini, jadual 2 ini sudah dia tunjukkan bahawa semua bilangan proton, semua bilangan neutron, semua nombor nukleon. Pelajar tak perlu kira lagi. Jadi di sini kita boleh perhatikan mana satu adalah isotop. Okey, cuba kita tengok W nombor proton dia adalah 7. X nombor proton dia adalah 8. Y nombor proton dia adalah 6. Z nombor proton dia adalah 8. Nombor proton bersama dengan bilangan proton. Jadi di sini kamu akan perhatikan bahawa ada 2 unsur mempunyai bilangan proton yang sama, iaitu X dan Z. Jadi X dan Z dua-dua ini mempunyai 8 proton. Okey, X dan Z dua-dua ini mempunyai 8 proton. Kalau kita tengok dia punya neutron untuk X dan Z, adakah mereka sama?
Okey, untuk X, neutron dia adalah 8. Untuk Z, neutron dia adalah 9. Jadi, unsur X dan Z mempunyai bilangan proton yang sama, tetapi bilangan neutron yang berbeza. Jadi, boleh dikatakan bahawa X dan Z mereka adalah sepasang isotop. Okey, masih ingat ya apa itu isotop? Isotop merupakan sesuatu unsur yang mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berbeza. Dalam jadual yang kedua ini, X dan Z mempunyai bilangan proton yang sama iaitu 8, tetapi mereka mempunyai bilangan neutron yang berbeza. Jadi X dan Z adalah sepasang isotop. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Unsur-unsur yang manakah dalam jadual yang kedua adalah isotop? Okey, ini kita sudah bincang. Tadi kita sudah bincang macam mana kita tentukan isotop dan berikan sebab kenapa pelajar menyatakan bahawa dua unsur tersebut adalah isotop. Seperti yang kita bincang tadi, X dan Y tadi mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berbeza. Jadi X dan Z dikatakan mereka adalah sepasang isotop. Okey, yang kedua ini dia nak pelajar bagikan sebab kenapa pelajar katakan X dan Z adalah sepasang isotop. Sebab X dan Z dia mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berbeza. Dia minta penjelasan di sini kenapa pelajar katakan X dan Z adalah sepasang isotop. Kita sudah selesai dengan contoh soalan 5. Sekarang kita nak tengok contoh untuk soalan ke-6 ini. Soalan 6 dalam bahagian B. Soalan 6 ini, Raja 5.1 ini menunjukkan kelenjar endokrin yang terdapat pada seorang perempuan. Jadi, bab ini berkaitan dengan koordinasi badan. Soalan ini berkaitan dengan koordinasi badan. Seperti biasa, sebelum kita membuat perbincangan tentang soalan 6 tadi itu, kita akan buat sedikit imbas kembali. Kita akan buat sedikit ulang kaji tentang bab-bab tersebut. Okey, jadi koordinasi badan tadi yang berkaitan dengan kelenjar endokrin tadi itu, yang dalam soalan 6 itu, dia datang daripada tingkatan 4, bab yang ke-7, iaitu koordinasi badan. Okey, ini adalah koordinasi badan bagi manusia. Yang di sebelah kiri itu adalah perempuan, yang di sebelah kanan itu adalah lelaki. Kalau kita perhatikan di sini, semua dia ada 6 kelenjar endokrin yang perlu kita tahu dalam SPM. Okey, yang pertama, yang dalam otak, kelenjar yang berada di dalam otak adalah kelenjar pituitari. Okey, kelenjar pituitari ini berada di dalam otak manusia. Kelenjar yang kedua adalah kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid dia wujud dalam pasangan, berada di dua belah leher manusia. Okay, dia wujud dalam bentuk pasangan. Okey, yang ketiga adalah kelenjar adrena. Kelenjar adrena ini lokasi dia macam satu segitiga. Dia juga wujud dalam pasangan. Okey, bentuk dia macam satu segitiga yang kecil yang berada di atas kidney manusia. Kelenjar yang keempat adalah pankreas. Pankreas ini dia wujud secara tunggal sahaja. Bentuk dia macam satu daun.
Okey, bentuk dia macam satu daun Okey, kelenjar yang kelima ini hanya wujud pada perempuan sahaja. Okey, ovari ini juga wujud dalam bentuk pasangan dan dia hanya boleh dia hanya berada di badan perempuan sahaja. Okey, yang seterusnya yang terakhir ini adalah tekstis. Tekstis ini adalah wujud dalam pasangan dan hanya boleh dijumpai pada badan lelaki juga. Okey, jadi semua dia kita perlu tahu 6 kelenjar ini. Yang penting pelajar perlu tahu lokasi dia. Okey, sebab soalan akan suruh pelajar label. Jadi pelajar perlu tahu di mana lokasi dia kelenjar-kelenjar yang kita nak belajar di sini iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semua dia ada 6 kelenjar Pelajar perlu tahu ke-6 lokasi kelenjar ini. Sebab nanti soalan akan minta pelajar label. Okey, lepas itu kita tengok kelenjar yang pertama Kelenjar yang pertama ini kelenjar pituitari. Dia berada di dalam otak manusia. Kelenjar pituitari ini juga dipanggil sebagai kelenjar induk. Sebab kelenjar pituitari ini dia merembeskan hormon yang mengawal, yang kontrol, yang pergi kontrol kelenjar endokrin yang lain. Jadi itulah kenapa kelenjar pituitari ini juga dipanggil sebagai kelenjar induk. Sebab dia menghasilkan hormon yang boleh mengawal kelenjar-kelenjar yang lain. Jadi dalam kita punya kelenjar pituitari, dia boleh menghasilkan hormon pertumbuhan untuk mengawal pertumbuhan manusia. Terutamanya pertumbuhan tulang dan otot. Dan kelenjar pituitari ini juga menghasilkan hormon antidiuresis. Hormon antidiuresis ini untuk mengawal kuantiti air yang diserap oleh ginjal. Maksudnya lain, hormon antidiuresis ini dia sebenarnya mengawal kuantiti air kencing. Okey, itu adalah keyword dia. Hormon antidiuresis mengawal kuantiti air kencing. Jadi itu adalah kelenjar pituitari Jadi untuk kelenjar pituitari, pelajar perlu ingat dia adalah kelenjar induk. Sebab dia boleh menghasilkan hormon yang mengawal kelenjar endokrin yang lain. Dan pelajar juga perlu tahu dua jenis hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari di sini, iaitu hormon pertumbuhan untuk pertumbuhan tulang dan otot. Dan satu lagi adalah hormon antidiuresis untuk mengawal kuantiti air kencing. Okey, ini adalah kelenjar pituitari. Kelenjar yang kedua adalah kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini dia berada di dua belah leher manusia. Kelenjar tiroid ini dia boleh menghasilkan hormon tiroksina. Hormon tiroksina ini mengawal kadar metabolisme manusia. Okey, jadi kelenjar tiroid ini apa yang perlu pelajar ingat? Pelajar ingat sahaja hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid, iaitu hormon tiroksina dan juga fungsi dia, iaitu mengawal kadar metabolisme. Okey, kelenjar yang ketiga adalah pankreas. Pankreas ini bentuk dia macam satu daun. Okey, fungsi dia untuk pankreas, dia menghasilkan hormon insulin. Insulin ini dia boleh mengawal aras gula dalam darah. Okey, pankreas menghasilkan insulin. Insulin ini untuk mengawal aras glukosa dalam darah. Glukosa itu adalah gula, gula yang paling ringkas yang boleh diserap oleh badan manusia. Okey, kelenjar yang seterusnya, kelenjar adrena. Kelenjar adrena ini dia berada di atas buah pinggan manusia, kidney manusia Okey, bentuk dia macam satu segitiga
Jadi kelenjar adrena ini dia menghasilkan hormon adrenalina. Hormon adrenalina ini dia sebenarnya untuk manusia menghadapi kecemasan. Okay? Apabila kita dalam keadaan yang cemas, apabila manusia menghadapi kecemasan, kelenjar adrena ini dia akan menghasilkan hormon adrenalina untuk manusia ini bersedia untuk menghadapi kecemasan. Kelenjar yang seterusnya adalah ovari. Ovari ini hanya wujud pada perempuan sahaja, hanya perempuan sahaja yang ada. Jadi ovari ini akan menghasilkan dua jenis hormon, hormon estrogen dan juga hormon progesteron. Hormon estrogen ini untuk mengawal ciri-ciri seks sekunder untuk perempuan. Hormon progesteron ini untuk mengekalkan ketebalan dinding uterus untuk penempelan. Okey, untuk penempelan fetus, untuk penempelan embrio. Okey, supaya embrio ini ada tempat untuk lekat. Okey, jadi ovari ini dia menghasilkan dua jenis hormon, estrogen dan progesteron. Okay, next. Yang terakhir sekali, kelenjar yang kita perlu tahu adalah testis. Testis ini dia berada di badan lelaki. Okay, testis ini dia juga ada dua fungsi. Okay, dia menghasilkan hormon testosteron yang mengawal dua fungsi yang penting. Yang pertama, dia mengawal ciri-ciri seks sekunder lelaki. Yang kedua, dia mengawal penghasilan sperma. Okey, jadi di sini semua dia kita ada 6 kelenjar yang kita perlu tahu. 6 kelenjar ini, apa yang kita perlu tahu? Pertama, kita perlu tahu di mana lokasi dia ke-6 kelenjar ini. Yang kedua, ke-6 kelenjar ini, pelajar perlu tahu apakah hormon, apakah nama hormon yang dihasilkan oleh ke-6 kelenjar ini. Dan yang ketiga, hormon yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar ini, apakah fungsi dia? Okey, jadi ada 3 bahan yang pelajar perlu tahu apabila belajar bab ini yang berkaitan dengan kelenjar endokrin. Pertama, label ataupun lokasi bagi ke-6 kelenjar. Kedua, hormon yang dihasilkan oleh setiap kelenjar. Dan ketiga, apakah fungsi untuk setiap hormon yang dihasilkan oleh kelenjar. Ini yang penting sebab soalan memang akan tanya ketiga-tiga bahan ini sahaja, iaitu lokasi dia, suruh pelajar label. Kedua, nama hormon. Dan ketiga, fungsi bagi hormon. Kita balik kepada soalan 6 yang kita nak bincang tadi itu. Soalan 6, Raja 5.1 menunjukkan kelenjar endokrin yang terdapat pada seorang perempuan. Okey, yang dilabel di sini ada 3 bahagian, U, W dan X. Okey, untuk kelenjar U ini dengan jelasnya dia tunjuk kepada otak. Jadi kelenjar U adalah kelenjar pituitari. Kelenjar W dia berada di atas kidney manusia. Jadi kelenjar W ini dia adalah kelenjar adrena. Kelenjar X ini bentuk dia macam daun. Jadi kelenjar X dia adalah pankreas. Okey, 6A1, antara kelenjar di atas yang manakah dipanggil sebagai kelenjar induk? Pelajar masih ingat apa itu kelenjar induk? Kelenjar induk juga dipanggil sebagai kelenjar pituitari. Okey, kelenjar pituitari ini berada di dalam otak manusia dan dia menghasilkan hormon-hormon yang boleh mengawal kelenjar endokrin yang lain. Jadi itulah kenapa kita panggil dia kelenjar induk. Okey. Okey, jadi inilah jawapan dia. Jadi 6A1, kelenjar U ataupun kelenjar pituitari dia juga dipanggil sebagai kelenjar induk.
A2, terangkan mengapakah ia dipanggil sebagai kelenjar induk. Sebab kelenjar pituitari ataupun kelenjar U ini dia boleh menghasilkan hormon yang mengawal kelenjar-kelenjar yang lain. Itulah sebab kita panggil dia kelenjar induk. Okey, kita tengok 6B, antara kelenjar di atas yang manakah tidak berfungsi dengan baik di dalam pesakit diabetes. Okey, pelajar perlu tahu pesakit diabetes dia tidak dapat mengawal aras gula dia di dalam darah. Jadi, hormon yang berkaitan dengan aras gula di dalam darah adalah insulin. Insulin dia berfungsi untuk mengawal aras gula dalam badan manusia. Jadi insulin ini dia dihasilkan oleh pankreas. Jadi soalan ini jawapan dia adalah pankreas. Sebab pelajar perlu tahu pankreas menghasilkan insulin. Insulin mengawal aras gula di dalam badan manusia. Okey, 6C, kelenjar yang manakah akan merembeskan hormon apabila seorang dikerja oleh seekor anjing. Apabila seorang manusia atau seorang pelajar dia dikerja oleh seekor anjing, ini merupakan situasi yang cemas. Maksudnya manusia tersebut, orang tersebut dia sedang mengalami kecemasan. Okey, jadi kita tadi sudah bincang dalam kita punya perbincangan, dalam kita punya ulang kaji tadi, satu jenis hormon yang akan dihasilkan apabila manusia menghadapi kecemasan. Hormon tersebut adalah hormon adrenalina. Hormon adrenalina ini dihasilkan oleh kelenjar adrena. Ia label sebagai iaitu dilabel sebagai kelenjar W dalam soalan 6 ini. Jadi soalan 6C ini jawapan dia adalah kelenjar adrena. Sebab kelenjar adrena ini dia menghasilkan hormon adrenalina untuk manusia menghadapi kecemasan. 6D, Raja 5.2 dia menunjukkan seorang perempuan dia menghadapi satu masalah kesihatan pada leher dia yang disebabkan oleh kelenjar endokrinnya. Okey, dalam 6D ini, dalam Raja 5.2, soalan sudah bagi tahu perempuan ini leher dia bengkak. Jadi, kelenjar yang ada pada dua belah leher kita sudah belajar, iaitu ia adalah kelenjar endokrin yang kita panggil dia kelenjar tiroid. Dalam soalan 6D1 ini, soalan tanya bahawa apakah yang menyebabkan berlakunya perempuan itu dia bengkak pada leher dia. Okey, dalam Raja 5.2. Kalau kita tengok Raja 5.2 ini, perempuan ini dia menghadapi satu masalah di mana leher dia bengkak. Jadi kita perlu tahu tiroid, kelenjar tiroid ini berada di dua belah leher manusia. Jadi hormon yang dihasilkan di sini adalah hormon tiroksina. Jadi dalam Raja 5.2 ini disebabkan oleh hormon tiroksina yang berlebihan ataupun kekurangan. Pelajar perlu ingat bahawa, pelajar perlu tahu bahawa hormon dalam pada manusia perlu sentiasa dalam tahap yang seimbang. Okey, dia tidak boleh berlebihan dan tidak boleh kekurangan. Kalau manusia hormon dia berlebihan ataupun dia kurang sesuatu hormon, ini akan menyebabkan masalah kesihatan seperti yang kita tengok dalam Raja 5.2. Jadi dalam Raja 5.2 ini, perempuan ini dia mengalami hormon yang berlebihan ataupun hormon yang kekurangan, iaitu hormon tiroksina. Ini menyebabkan masalah kesihatan. Okey, next 6D2,
Namakan kelenjar yang berkaitan dengan penyakit yang ditunjukkan dalam Raja 5.2. Okey, dalam soalan ini pelajar perlu tahu di mana lokasi dia, apakah kelenjar yang berada di dua belah leher, iaitu kelenjar tiroid. Okey, jadi kelenjar tiroid ada masalah. Okey, ini menyebabkan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid iaitu hormon tiroksina ini dia berlebihan ataupun dia kekurangan. Jadi soalan di sini, soalan D2 ini, kelenjar tiroid yang dua belah leher itu yang sedang mengalami masalah. Terima kasih kepada Cikgu Ling atas perkongsian beliau tentang format baru KSSM Sains soalan 5 dan 6. Saya Cikgu Eng Yong Chuan daripada SMK Kampung Nangka ingin memberikan sedikit perkongsian tentang soalan dari 7 hingga 10. Contoh soalan 7. Ya, murid-murid, mari kita sama-sama melihat apakah yang akan ditanya dalam soalan 7. Okey, pernyataan di bawah merujuk kepada isu sosial saintifik dalam salah satu sektor dalam teknologi hijau. 95% kenderaan bermotor yang digunakan pada hari ini menggunakan petrol dan diesel yang membebaskan gas rumah hijau yang boleh membahayakan alam sekitar. Jadi murid-murid, berdasarkan gambar ini, kita dapati banyak kenderaan di jalan raya menyebabkan jalan ini sesak. Ya, murid-murid, soalan yang tadi merujuk kepada tingkatan 4 bahagian sektor pengangkutan. Jadi, mari kita sama-sama imbas kembali sedikit maklumat yang berkaitan dengan topik ini. Teknologi hijau boleh dibahagikan kepada 7 sektor. Sektor pengangkutan merupakan salah satu sektor utama dalam teknologi hijau. Antara isu-isu yang dibawa oleh sektor pengangkutan boleh dibahagikan kepada 3 isu utama. Yang pertama, petrol dan diesel. Penggunaan bahan api fosil akan habis dan tidak boleh baharu. Isu yang kedua, asap kenderaan. Asap kenderaan yang dikeluarkan mengandungi gas-gas rumah hijau seperti karbon dioksida dan karbon monoksida. Manakala untuk isu yang ketiga, hujan asid. Gas-gas berbahaya yang dikeluarkan bersama asap kenderaan boleh menyebabkan hujan asid. Kesan daripada hujan asid, ia boleh memusnahkan tumbuhan dan mengakis binaan seperti konkrit, besi dan juga tayar kenderaan. Isu-isu yang berlaku dalam sektor pengangkutan memerlukan kesedaran semua pihak secara holistik melalui teknologi hijau, usaha-usaha untuk mencegah pencemaran udara serta menjamin kelestarian hidup dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi sama-sama kita lihat apakah cara ataupun langkah yang boleh kita lakukan untuk menangani
isu sosial saintifik dalam sektor pengangkutan. Terdapat 3 cara untuk mengatasi masalah ini. Cara pertama, pengangkutan hijau. Ia merujuk kepada sebarang pengangkutan mesra alam yang membebaskan gas rumah hijau pada kadar yang amat minimum atau tidak membebaskan sebarang gas rumah hijau. Antara bentuk pengangkutan hijau seperti berjalan kaki, berbasikal, ataupun menggunakan kenderaan hijau. Cara yang kedua, penciptaan kenderaan gas asli. Kenderaan ini menggunakan gas asli cair ataupun LNG atau gas asli mampat CNG. Kebiasaan kenderaan ini adalah ubah suai daripada kenderaan yang menggunakan petrol. Cara yang ketiga, bahan api bio ganti petroleum, di mana sumber alternatif yang merujuk kepada metil ester, asid lemah yang dihasilkan daripada sayuran serta lemak haiwan. Ternyata, sumber tenaga ini merupakan sumber boleh baharu dan lebih mesra alam. Jadi, sekarang marilah kita sama-sama melihat apakah soalan yang akan ditanya dalam soalan 7 ini. Murid-murid boleh sediakan sehelai kertas untuk menuliskan jawapan anda dan kita akan bincang bersama-sama. Sekiranya salah, catatkan jawapan yang betul dalam kertas anda. Okey, jadi soalan A, nyatakan sektor tersebut. Mudahkan soalan ini. Kalau murid sudah membaca, tentu boleh jawab soalan ini. Jadi, mari kita lihat apakah jawapan untuk bahagian ini. Ya, tentu anda boleh menjawabkan. Okey, jawapan untuk A adalah sektor pengangkutan. Mudah kan? Okey, sekarang kita lihat B. Penggunaan bahan yang mana satu lebih baik terhadap alam sekitar? Bahan api bio atau bahan api fosil? Terangkan jawapan anda. Jadi, murid-murid mesti tahu apa itu bahan api bio, apa itu bahan api fosil. Okey, jawapannya bahan api bio. Okey, kenapa kita pilih bahan api bio? Sebab ia merupakan sumber yang boleh baharu, lebih mesra alam dan tidak membebaskan gas rumah hijau. Itulah antara jawapan yang kita boleh terima untuk soalan ini. Harap anda dapat jawab. Sekarang mari kita lihat bahagian C dan D bagi soalan 7 ini. Soalan C. Selain daripada jawapan di B, cadangkan 2 kaedah yang boleh anda aplikasikan dalam sektor ini. Dan markah yang diberikan adalah 2 markah. Ini bermakna 1 kaedah, 1 markah. Bolehkah anda fikirkan apakah cara yang kita boleh gunakan untuk mengatasi
isu dalam sektor ini. Kalau murid-murid masih ingat, cikgu sudah berikan maklumat sebelum soalan ini. Cikgu rasa Anda dapat fikirkan jawapan untuk soalan ini. Jadi, mari kita lihat apakah jawapan untuk bahagian C. Okey, kaedah yang pertama yang kita boleh gunakan adalah amalkan atau guna pengangkutan hijau. Di sini merujuk kepada berjalan kaki, berbasikal atau menggunakan kenderaan hijau. Kaedah yang kedua pula, kita mencipta kenderaan gas asli dalam singkatan NGV, di mana kenderaan ini asalnya menggunakan petrol dan telah diubah suai menggunakan gas asli. Jadi kedua-dua cara ini dapat meminimumkan pembebasan gas rumah hijau. Bolehkah kamu berikan jawapan ini? Saya rasa tentu boleh. Okey, sekarang kita pergi pula bahagian D. Soalan dia. Sumber tenaga boleh baharu, seperti tenaga solar, juga boleh menggantikan petroleum dalam sektor ini. Wajarkan jawapan anda. Jadi soalan ini meminta murid fikirkan apakah sebab atau kenapa tenaga solar boleh menggantikan petroleum. Ya, murid-murid sudah ada idea tentang jawapan bagi soalan ini. Okey, tenaga solar di sini merujuk kepada tenaga boleh baharu. Dia kata boleh menggantikan petroleum. Jadi, petroleum ini merupakan salah satu isu sosial saintifik dalam sektor pengangkutan. Kita dapati petroleum akan habis pada suatu hari nanti. Jadi, amat kita perlukan sumber alternatif yang lain. Jadi, tenaga solar merupakan sumber yang boleh menggantikan petroleum dengan mewujudkan kenderaan solar. Jadi, sudah ada idea tentang jawapan bagi soalan ini. Okey, mari kita lihat apakah jawapan sebenar bagi soalan ini. Okey. Tenaga solar boleh menggantikan petroleum kerana kita perlu mengurangkan kebergantungan terhadap petroleum. Sebab dia akan habis pada suatu hari nanti. Boleh? Okey, jadi kita pergi slide yang seterusnya. Contoh soalan 8. Raja 8.1 dan Raja 8.2 menunjukkan label makanan yang terdapat pada dua jenama sos cili yang berbeza. Murid-murid, tahukah anda soalan ini berkaitan dengan bab mana? Ya. Jadi soalan 8 dia berkaitan dengan tingkatan 5 bab 2. Yaitu
label makanan dan ada sedikit tentang penggunaan bahan kimia dan impaknya dalam kesihatan manusia. Jadi mari kita imbas kembali sedikit maklumat berkaitan bahagian ini. Maklumat dalam label makanan adalah di bawah Peraturan Makanan 1985. Tujuan peraturan ini diadakan adalah untuk membantu orang ramai memperoleh makanan yang selamat, berkualiti, bersih, dan bebas daripada sebarang bahan pencemar yang beracun. Terdapat 5 maklumat umum yang perlu ada dalam label makanan. Walau bagaimanapun, maklumat label makanan pada masa kini semakin bertambah. Jadi, murid-murid boleh merujuk buku teks tingkatan 5, muka surat 85. Dari sana, murid-murid boleh dapat kenal pasti apakah maklumat yang lain dalam label makanan. Jadi, 5 maklumat umum dalam label makanan adalah nama makanan, berat bersih, ramuan, nama dan alamat pengeluar, dan tarikh luput. Murid-murid, mari kita lihat jadual ini. Jadual ini merujuk kepada penggunaan bahan kimia, sama ada buatan manusia ataupun semula jadi dalam pemprosesan makanan. Terdapat 8 jenis bahan kimia yang kita boleh gunakan dalam pemprosesan makanan. Di sini, cikgu hanya fokuskan kepada 4 jenis bahan kimia. Manakala bahan kimia yang selebihnya iaitu penstabil, pemanis, antioksidan, dan pengemulsi. Maklumat tambahan untuk bahan kimia ini, murid-murid boleh merujuk buku teks Sains tingkatan 5, muka surat 80 dan 81. Dari sana, murid-murid akan lebih memahami 4 jenis bahan kimia yang cikgu tidak bincangkan di sini. Okey, bahan kimia yang pertama ataupun antara bahan yang selalu digunakan dalam pemprosesan makanan iaitu pengawet. Okey, fungsi untuk pengawet adalah untuk mencegah pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma, mengurangkan kerosakan makanan dan menjadikan makanan tahan lebih lama. Jadi bahan kimia yang mewakili pengawet boleh dibagikan kepada 2 jenis. Satu buatan manusia dan satu adalah semula jadi. Jadi contoh bahan kimia adalah natrium nitrik, asid benzoik, dan asid borik. Manakala untuk semula jadi adalah garam dan gula. Bahan kimia yang kedua adalah perwarna. Fungsi perwarna adalah menjadikan makanan kelihatan lebih menarik dan
tertarik supaya kamu nak makan dia. Jadi, contoh bahan kimia yang kita guna adalah tatazina, sunset yellow. Manakala untuk semula jadi adalah kunyit, santan, dan daun pandan. Bahan kimia yang ketiga adalah peluntur. Peluntur berfungsi untuk melunturkan warna asal makanan yang kita tidak mahu supaya nampak lebih bersih. Jadi, contoh bahan kimia adalah benzoil peroksida. Dan bahan yang semula jadi adalah karbon yang diaktifkan. Manakala bahan kimia yang terakhir adalah perisap. Dia berfungsi untuk meningkatkan rasa makanan supaya lebih sedap dan wangi. Dan juga boleh menambahkan rasa semula jadi makanan. Antara contoh bahan kimia adalah mononatrium glutamate, yaitu singkatan dia MSG. Ataupun bahan semula jadi garam dan gula. Jadual ini merujuk kepada impak penggunaan bahan kimia secara berlebihan dalam pemprosesan makanan terhadap kesihatan manusia. Merujuk jadual, kita hanya membincangkan 4 jenis bahan kimia, iaitu pengawet, perwarna, peluntur, dan perisap. Kerana 4 jenis bahan kimia ini telah dibincangkan pada slide sebelum ini. Masing-masing memberikan impak yang negatif terhadap kesihatan manusia. Daripada jadual ini, apa yang kita boleh simpulkan ialah penggunaan bahan kimia ini boleh menyebabkan kanser, keracunan makanan, dan merosakkan hati dan ginjal. Mari kita lihat apakah soalan yang akan ditanya dalam contoh soalan 8. Bahagian A. Berdasarkan Rajah 8.1 dan Rajah 8.2, label makanan manakah yang mematuhi peraturan-peraturan makanan 1985. Jadi, murid dikehendaki memerhati dan membandingkan dua label makanan ini dan mencari maklumat yang tiada dalam label itu. Tentu murid masih ingat apakah maklumat umum yang perlu ada dalam setiap label makanan. Jadi, mari kita lihat sama-sama dan membandingkan dua label makanan ini. Untuk label makanan, 5 maklumat yang umum, iaitu yang pertama, mesti ada nama produk. Okey, yang kedua, mesti ada ramuan ataupun kandungan. Ketiga, mesti ada berat. Keempat, nama dan alamat pengeluar. Yang terakhir, mesti ada tarikh luput. Murid-murid, sudah dapat jawapan? Mana satu label makanan
yang mematuhi Peraturan Makanan 1985. Ya, tentulah sos cili V. Sebab sos cili W tidak menunjukkan maklumat berkaitan tarikh luput. Soalan seterusnya. Berikan satu alasan bagi jawapan anda di 8A Roman 1. Tentu sudah boleh jawab. Apakah alasan anda? Kenapa kamu kata sos cili V? Ya, sebab sos cili V mempunyai tarikh luput. Mari kita teruskan dengan soalan bahagian B. Bahan manakah yang digunakan sebagai bahan pengawet dalam sos cili W? Jadi, murid kena pasti maklumat manakah yang mempunyai bahan pengawet. Tentu murid dapat dalam kandungan. Dalam kandungan mempunyai 4 jenis bahan, yaitu pes cili, cuka, perwarna, dan natrium benzoat. 4 bahan ini, mana satu yang mewakili bahan pengawet? Jadi, tentu murid sudah dapat. Bahan pengawet dalam sos cili W ada 2, yaitu cuka atau natrium benzoat. Di sini murid-murid kena tulis satu sahaja, kerana markah yang diperuntukkan untuk bahagian ini hanya satu markah. Kita teruskan dengan bahagian C. Cadangkan satu bahan semula jadi yang boleh digunakan untuk menggantikan bahan pengawet dalam sos cili W. Jadi, ini pun tidak susah. Asalkan murid sudah belajar dan dapat ingat. Apakah contoh bahan semula jadi yang menggantikan bahan pengawet? Ya, yaitu garam atau gula. Bahagian di soalan 8. Kedua-dua jenama menggunakan perwarna tiruan dalam produk mereka. Adakah anda bersetuju dengan penggunaan perwarna tiruan dalam makanan? Wajarkan jawapan anda. Soalan ini diperuntukkan 2 markah. Ini bermakna jawapan pertama adalah sama ada kamu menjawab setuju atau tidak. Dan markah seterusnya yang menyokong jawapan yang pertama. Jadi, di sini ada 2 jawapan untuk soalan ini. Sama ada setuju atau tidak. Mari kita lihat apakah jawapan kalau anda setuju. Sekiranya setuju, jadi jawapan yang menyokong setuju adalah fungsi
pewarna tiruan. Masih ingat fungsi pewarna? Ia adalah untuk menjadikan makanan kelihatan lebih menarik. Bagaimana kalau tidak setuju? Jadi untuk tidak setuju, kita kena fikir balik. Apakah impak penggunaan pewarna berlebihan terhadap kesihatan manusia? Jadi inilah antara jawapan untuk murid yang tulis tidak setuju. Kalau tidak setuju, jawapan yang boleh menyokong tidak setuju adalah kemungkinan dia boleh menyebabkan kanser, kemandulan, keracunan makanan, dan merosakkan hati dan ginjal. Jadi di sini murid hanya perlu tulis satu saja untuk menyokong jawapan tidak setuju. Contoh soalan 9. Ini merupakan soalan yang baru dalam KSSM Sains SPM, di mana soalan 9 dan 10 diperuntukkan sebanyak 7 markah. Dalam 7 markah, terdapat satu soalan yang diperuntukkan 3 markah, di mana murid perlu mereka bentuk ataupun mencipta sesuatu idea baru untuk menyelesaikan situasi ataupun masalah yang dihadapi. Raja Sembilan menunjukkan sebuah penenun bangsa. Jadi murid-murid dapat fikirkan apakah topik yang ada kaitan dengan penenun bangsa. Ya, topik yang ada kaitan dengan penenun bangsa adalah tingkatan 5 bab 8 bahagian prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli menyatakan bahawa apabila kelajuan bendalai bergerak sama ada cecair atau gas meningkat, tekanan di dalam bendalai akan menurun dan sebaliknya. Jadi merujuk kepada tube Venturi ini, kita dapati tube Y mempunyai paras air yang paling rendah. Ini adalah disebabkan hal laju yang paling tinggi pada bahagian L ataupun kawasan sempit akan menghasilkan tekanan yang paling rendah. Antara contoh aplikasi prinsip Bernoulli dalam kehidupan harian adalah sayap kapal terbang yang berbentuk aerofoil. Ini akan menyebabkan aliran udara lebih laju di bahagian atas berbanding dengan di bahagian bawahnya. Tekanan udara di bahagian atas menjadi lebih rendah berbanding tekanan udara di bahagian bawah sayap. Maka perbezaan tekanan ini menghasilkan satu daya angkat. Daya angkat akan bertindak ke atas permukaan sayap kapal terbang. Jadi, kapal terbang dapat terbang di udara. Satu lagi contoh aplikasi prinsip Bernoulli adalah penenun Bunsen. Apabila penenun Bunsen disambung ke bekalan gas terpancuk keluar melalui jet dengan kelajuan tinggi. Ini akan menghasilkan suatu kawasan yang bertekanan rendah sekitar jet itu.
Udara pada tekanan atmosfera yang lebih tinggi akan disedut masuk melalui lubang udara. Jadi gas yang bercampur dengan udara atmosfera yang masuk menghasilkan nyalaan pada cerobong. Bahagian A, soalan 9. Namakan prinsip yang terlibat. 1 markah. Soalan ini minta murid memberikan prinsip yang terlibat dalam penumbangsan. Tentu tidak susah untuk anda. Jika anda ada mendengar dengan teliti penerangan cikgu tadi. Ya, prinsip Bernoulli. Sekarang kita pergi bahagian B pula. Cadangkan satu contoh lain aplikasi bagi prinsip di atas. Murid kena bagi selain daripada contoh penumbangsan. Apakah contoh lain yang menggunakan prinsip Bernoulli? Ya, pandai murid kita. Sayap kapal terbang berbentuk aerofoil, helikopter, ataupun drone. Memandangkan soalan ini diperuntukkan 1 markah, jadi murid hanya perlu menyenarai satu contoh sahaja. Masih ada contoh yang lain. Murid-murid boleh pergi mencari jawapan selain daripada 3 ini. Bahagian C, soalan 9. Apabila lubang udara tertutup, nyalaan menjadi kuning. Manakala lubang udara dibuka, nyalaan itu menjadi biru. Terangkan jawapan anda. Kenapa ini berlaku? Sudah dapat jawapan? Mari kita lihat sama-sama. Apakah jawapan bagi soalan ini? Apabila gas mengalir melalui jet sempit, lajunya bertambah dan tekanan rendah terhasil di sekeliling jet itu. Jadi tekanan udara di luar adalah lebih besar dan ditolak ke dalam lubang udara. Maka nyalaan biru terhasil dengan kehadiran oksigen yang secukupnya dalam cerobong. Inilah antara sebab kalau lubang udara dibuka. Bahagian di soalan 9. Kejadian dalam raja dapat diatasi jika replika bentuk rumah diubah sesuai dengan mengambil kira hal laju dan tekanan udara. Lakarkan reka bentuk rumah yang terbaru supaya kesan ribut pada rumah itu dapat dikurangkan dan mengelakkan bumbung tersebut terangkat. Maka yang diperuntukkan adalah 3. Jadi ini adalah salah satu contoh soalan yang tadi cikgu terangkan, soalan yang baru di mana dia kaitkan dengan kehidupan harian dan murid perlu mereka ataupun mencipta kaedah yang boleh menyelesaikan masalah. Jadi untuk soalan ini murid boleh melukis sambil menerangkan cara penyelesaian situasi berkenaan.
Jadi, mula-mula kita lukiskan sebuah rumah. Kemudian, kita terangkan, tambah ataupun pasang paku atau skru pada bumbung. Ini dapat mengukuhkan lagi bumbung pada permukaan atas rumah. Kedua, kita boleh rendahkan bumbung pada keturunan 30 darjah dan ini dapat mengurangkan rintangan angin. Jadi, dia boleh mengurangkan hal laju dan juga tekanan udara. Contoh soalan 10. Raja 10 menunjukkan pembuangan sisa botol plastik yang boleh menyumbang kepada masalah pencemaran alam sekitar jika tidak dilupuskan dengan sempurna. Jadi, murid-murid, dapatkah anda tentukan apakah topik yang berkaitan dengan soalan 10 ini? Ya, jadi soalan ini berkaitan dengan tingkatan 5, bab 4, bahagian kaedah upcycle. Pengurusan cekap bagi sisa plastik ke arah kelestarian alam sekitar. Kaedah upcycle. Ia merupakan sebahagian proses kita semula yang membawa maksud suatu idea pengurusan yang cekap yang digunakan untuk menghasilkan produk plastik baru. Contohnya, penyapu plastik. Produk baru yang mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada produk asal, iaitu botol plastik terpakai. Incinerator ialah satu teknologi yang melibatkan pembakaran sisa bahan atau benda organik dalam jentera yang tertutup. Sebelum pembakaran, sampah-sampah tersebut telah diasingkan antara kertas, plastik, kayu, logam, kaca, dan lain-lain. Dan ini adalah contoh gambar tapak pelupusan untuk incinerator. Jadi kita teruskan dengan bahagian A soalan 10. Kaedah upcycle telah digunakan untuk mengurangkan sisa botol plastik. Apakah upcycle? Ya, di sini upcycle merujuk kepada maksud suatu idea pengurusan yang cekap yang digunakan untuk menghasilkan produk plastik baru. Bahagian B, soalan 10. Cadangkan satu produk yang boleh dihasilkan daripada botol plastik dengan menggunakan kaedah upcycle. Jadi contoh produk adalah penyapu plastik ataupun pasu bunga. Soalan C bahagian 10. Majlis Perbandaran bercadang untuk membina sebuah incinerator untuk melupuskan bahan buangan plastik berhampiran kawasan perumahan anda. Adakah anda setuju? Wajarkan jawapan anda. Jadi ini adalah salah satu contoh
yang telah kita pernah buat pada slide sebelum ini. Jadi di sini ada dua pilihan, sama ada kamu setuju atau tidak. Kemudian berikan alasan untuk menyokong sama ada setuju atau tidak. Oke, untuk murid yang jawab setuju. Sebab yang menyokong adalah kerana dia boleh mengatasi masalah pencemaran tanah ataupun mengurangkan penggunaan tanah sebagai tapak pelupusan sampah. Sebab semua sisa-sisa yang dapat dibakar, kita bakar dalam insinerator. Manakala untuk murid yang jawab tidak setuju, antara isu yang boleh menyokong adalah kemungkinan dia boleh menyebabkan isu kesihatan dan keselamatan penduduk setempat terjejas. Bahagian di soalan 10. Ali suka berkebun, tetapi dia tinggal di sebuah pangsapuri 4 tingkat. Dia ingin menanam sayuran di berada rumahnya. Di rumah Ali banyak bekas botol plastik yang tidak digunakan. Bagaimanakah Ali dapat memanfaatkan bahan yang boleh digunakan semula di rumahnya untuk menyelesaikan masalah itu? Bantu Ali dengan melukis lakaran berlabel di ruang yang disediakan. Bagaimana dia boleh menanam sayuran di balkoni rumahnya? Soalan ini diperuntukkan 3 markah. Ini merupakan salah satu soalan yang minta murid mencipta idea baru bagaimana Ali boleh menyelesaikan masalah dan menjalankan aktiviti di sekitar rumahnya. Tentunya murid-murid sudah berjaya mencipta idea bagaimana membantu Ali untuk membina sebuah kebun di tempat tinggal dia. Ini ada lakaran dia di mana kita boleh bina kebun sayur menegak, iaitu gantung bekas botol plastik antara satu sama lain secara menegak. Dan bahagian tepi botol dipotong supaya boleh isi tanah dan siram air untuk tanaman. Kemudian kita gantungkan botol plastik secara menegak dengan menggunakan tali atau dawai. Dan ini dapat menjimatkan ruang dan kos. Sekarang, murid-murid boleh imbas QR code ini untuk mendapatkan penilaian kendiri sains kertas 2 bahagian B. Murid-murid perlu selesaikan semua soalan di dalam dan boleh berbincang dengan guru sains anda untuk mendapat jawapan sebenar. Sekian, terima kasih.